panggil abang dulu, Ismail Sabri, Menteri apa-apa ini Pertahanan. Sekarang ni bila dia pun dah blame bahawa sempadan kita ni tak dikawal dengan baik, artinya bagi saya lah ditunjal muka Menteri Pertahanan lah. You tidak menjalankan kerja dengan baik lah. Jadi apa yang kau umumkan tak betul lah. Sekarang ni dia kata teruk lah pula. Bila orang tanya apa sebenarnya kenapa Casino di Genting Highland buka, dia kata dia pun tak tahu. Astaghfirullahalazim. Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan tentulah dia kita punya spy. Saya kadang-kadang nak ketawa pada. Takkanlah tak ada dia punya spy ataupun MIO, Military Intelligence Officer, yang ada di seluruh negara. Takkan tak ada pengetahuan bahawa di puncak bukit negeri dia, negeri Pahang, di puncak bukit Genting, Casino dibuka. Dia boleh cakap saya tak tahu. Akhirnya Majlis Keselamatan Negara kata kita dah keluar arahan suruh tutup. Jadi kalau Casino dah buka, Majlis Keselamatan Negara dah keluar arahan, mereka melanggar, perlulah dia ambil tindakan. Ini tidak penjual burger kena RM50,000. Makcik jual colek di Kelantan kena RM50,000. Kedai kecil di Kelantan kena RM50,000. Tu Genting tu. Bawa akhirnya orang turun balik pergi ke Kedah, kena COVID-19. Apa kamu buat pada Tokyo Genting? Kalau penjelasan dari Majlis Keselamatan bahawa mereka telah mengeluarkan arahan, artinya pusat perjudian tak dengar cakap. Apakah kamu takut dengan toko-toko judi? Ini keadaan saya boleh dengar. Masalahnya sekarang ni, dia in the denial syndrome. Sindrom penafian. Sikit-sikit nak nafi itu, nafi ini. Tadi bagi penjarahan. Selalu kena ingat, bila dah buat lockdown yang separuh masak sekarang ni, buka, boleh perniagaan, boleh buka pukul 6 pagi sampai 8 malam. Ni, apa jadi pada 25,000 penjual burger? Adik-adik kita yang mencari kehidupan, nak mencari kehidupan sambilan, buat berniaga burger. Orang balik daripada kerja pukul 6 petang. 2 jam je boleh berniaga. Mana ada orang nak beli burger pukul 8 pagi? Takkan nak simpan beli burger pagi tu pukul 9, pukul 10, simpan tengah malam. Basi lah daging-daging tu. Ini keadaannya logikal lah sikit. Fikir. Nak lockdown. Nak tutup. Saya yakin mereka akan ikut. Rakyat akan ikut. Rakyat Malaysia ini sentiasa patuh pada sebarang arahan untuk kebaikan negara. Ini keadaan sekarang ni. Apa nak jadi pada 25,000? Menteri tak tahu pusat judi dibuka. Dan pergilah pula pusat-pusat judi yang ada di beberapa yang bersepak di tengah-tengah bandar ni. Yang tempat ada jackpot dan sebagainya. Kelab-kelab. Kita ada apparatus. Ada beberapa unit polis. Bila kena tutup semua. Ini tidak. Saya dapat laporan sampai 2-3 pagi pun buka juga. Nanti ini double standard yang berlaku. Jadi nak salahkan rakyat. Akhirnya rakyat salah. Sebab rakyat tak ikut SOP. Kita dah buat SOP. Saya sendiri pun SOP tu tinggi ni. Kena baca satu-satu. SOP tentang sosial, SOP tentang agama, SOP tentang ekonomi, SOP tentang kesihatan. Engkau nak bagi lecture aku ke? Mak cakap lah saya beraku pula hari ni. Sekarang-kadang saya geram lah. Kita dah bagi tahu. Kadang-kadang SOP yang you buat itu bertelagak. You buka pusat perjudian. Dalam waktu yang sama, masjid you serius tutup. Nauzubillah minan zalik. Kadang-kadang kamu mau memperlihatkan kuasa kamu mengatasi kuasa Allah SWT. Kita umat Islam. Kita percaya dan yakin apa sahaja yang datang pada dunia hari ini datangnya daripada Allah SWT. Kita bermohon pada dia. Kita bermohon ihsannya. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah bumi ini. Saya tengok di Rusia, saya tengok di India, saya tengok di luar negara yang negara mereka bukan negara Islam. Tapi pemimpin mereka minta supaya masjid mendoakan keselamatan negara. Kenapa Malaysia ni masjid ditutup? Mana Tuhan nak tolong? Ini gambaran yang Sabri mengatakan bahawa kadang-kadang you kata you ada SOP agama. Apakah dibincang dengan Menteri Agama? Apakah Menteri Agama yang punya kelayakan? Beliau seorang mufti, bukan main-main. SOP dalam Islam ada jelas.
Islam ada. Bagaimana nak menangani suasana kalau berlaku wabak? Ada. Dalam hadis ada, dalam Al-Quran ada. Yang saya baca lah, apabila berlaku wabak, pergilah kamu ke bukit. Mana mereka-mereka yang ada penyakit ini, maka di kuarantin, letakkan ke pulau. Maksud saya lah, kita ada pulau Jegejak yang serius kes. Ini saya dengar, kalau ada yang dah kadang yang serius tu, antara usia 70 tahun dengan yang muda. Kita kena memilih. Yang tua tu kita biar dululah, yang muda kita tangani. Mana boleh begitu? Seolah-olah kamu nak buat kerja Tuhan. Semua yang ada tu sediakan pengangkutan. Kalau di Kuala Lumpur, kapal sebelah dekat Pulau Bangkalan, bawa pergi ke Pulau Jegejak. Hantar ke pulau-pulau. Kita masih banyak pulau. Sebab itu ada precaution, kena lebih awal. PKP lolak. Itu orang kena lolak, bukan lock-up. Bukan total lockdown. Jadi ini gambaran saya. Jadi now sekarang ni kita masih lagi, akhirnya bila bercakap tentang vaksin yang tak dapat diimpor semua, rakyat masih bertanya. Ni Khairy Jamaluddin tak boleh lari. Rakyat masih bertanya sekarang ni sudah tular dalam media sosial tentang harga vaksin. Ya, sekarang ni rakyat nak persoalkan kerana vaksin di Vietnam USD 1.1 bilion, itu 45 bilion untuk 150 juta rakyatnya. Semalam saya dah beritahu dah. Kemudian sedangkan di Malaysia tak tahu. Amerika berbelanja 6 bilion untuk 100 juta dos vaksin. Vietnam 45 bilion. Di mana silapnya saudara? Dan ini daripada sumber BBC London. Jadi info vaksin ni, antara harga vaksin seperti yang didedahkan oleh Menteri Kewangan Belgium. Menteri Kewangan Belgium dia dedahkan Eva di Belika melalui Twitter beliau pada 17 Disember 2020. Untuk vaksin AstraZeneca, satu dos RM8.90. Untuk Sanofi stroke GSK, RM37.80. Ini baik sikit lah. Pfizer lah. Pfizer, RM60. Satu dos. CureVac, RM50. Johnson & Johnson, RM31.50. Dan Moderna, RM70.60. Jadi, Belgium membeli 33 juta dos vaksin pada harga 1.26 bilion. Sedangkan peruntukan Malaysia 5 bilion. Pak Safian gaji menteri penuh. Memanglah dia. Nah, saya nak bercakap soal prinsip. Soal harga vaksin ini sudah menjadi pertikaian. Sebab kalau mengikut daripada 5 bilion untuk dos 26 juta rakyat kita, katakanlah 26 juta. Tapi apakah betul 26 juta? Artinya satu dos itu meningkat sampai 300-400 ringgit. Nah, inilah yang dipersoalkan oleh Datuk Seri Tajuddin Rahman waktu dia parlimen. Dia kata besar kemungkinan ada komisen. Tu cerita tentang Brunei. Tu cerita tentang Brunei. Mereka tak ada COVID. Saudara Rosnah Mak Yusof. Di Brunei ada, bukan tak ada. Tetapi pimpinan negara tersebut, dia kep negara dia. Satu benda yang bagi saya impossible. Tak ada langsung. Ada. Tapi bila ada saja bunga-bunga, bila ada saja bunga-bunga penyakit COVID ini, cepat-cepat. Sebab ini serius sebelum ia merebak. Kerana COVID adalah salah satu penyakit yang mudah outbreak. Macam dulu, satu ketika dulu, kita di negara Afrika tentu, HIV, kemudian apa lagi? Satu lagi, Ebola. Ini satu penyakit yang mudah outbreak. Jadi, pimpinan negara tersebut segera menangani. Sebarang Ibrahim, murah. Memang murah harganya vaksin. Dan ini sebab itu saya katakan berkali-kali, Suruhanjaya Pencegah Rasuah mesti ada keberanian. Mesti ada keberanian, mesti ada willpower untuk masuk ke kementerian mesti. Memula bertanya sebab sudah ada persepsi yang buruk. Kita bukan menuduh. Sebab melihat dari segi perbandingan harga dan wang yang digunakan. Dan Tan Sri mengatakan bahawa kita tak ada duit. Saya cukup marah. Tadi dia kata, awak ada duit? 1 triliun. Baik kat saya 1 triliun. Saya teringat kenyataannya dulu. If I become the Prime Minister, I can create 2-3 billion trillions.
Bang, terus sekarang ni sama apa dah jadi? Tak, ini gambaran yang saya dapat secara. Jadi akhirnya rakyat marah. Bila rakyat marah, terpalit pada UMNO. Saya nak bagi tahu ya saudara ya, saya pun tak bagi penjelasan tadi.